الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita barang keutamaan, kerana kita barang yang paling istimewa. Semulia-mulia kejadian, sehebat-hebat kejadian dan memiliki kesempurnaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita dari Dia. Dan dipilih Tuhan tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa campur tangan mana-mana makhluknya. Dia pilih dengan kebijaksanaan dia. Dia lihat, dia tengok. Dan dia sayangi, dia cintai tanpa sebab. Tak ada sebab apa pun. Tak ada kerana itu, kerana ini. Sebab kita tak miliki apa-apa pun. Maka pandangannya terhadap kita semua sangat sempurna. Cuma kita kena merasa takjub dengan pandangan Allah. Barulah kita boleh bangun diri hamba. Kalau tidak, kita tak boleh bangun diri kehambaan. Kerana ketakjuban itu menjadikan kita ini sedap akan kesempurnaan diri kita di dalam pandangan Allah. Dan kita selalu kena bertanya, bila kita ni dipandang? Dan jawabnya, tak ada bila. No, jawabnya tak ada bila, tak ada waktu. Tak ada yang bernama saat, minit, jam. Tak ada. Kenapa kita dipandang? Tak ada kenapa. Dia tidak ada suatu bakat tertentu. Dan pasal apa kita? Kerana diri dia. Pasal apa kita? Jawapannya kerana diri dia. Diri dia yang bernama wujud. Diri dia yang bernama qidam. Diri dia yang bernama baqa. Maka kita automatically dalam pandangan langsung daripada Allah. Maka selayaknya kita tak boleh pandang remeh diri yang besar ni. Kita tak boleh pandang kecil. Kita tak boleh rendah-rendahkan dia. Kita tak boleh tengok dia macam tengok sesuatu yang tak ada nilai. Dan kita tak boleh meletakkan sesuatu melebihi nilai diri dia. Kerana dia dipandang Allah. Dia bukan dipandang malaikat. Dia bukan diingat oleh para nabi. Dia diingat Tuhan. Tuhan kot. Yang bernama Allah tu Tuhan. Maka dia yang mengingati. Selayaknya tidak ada persoalan. Selayaknya kita terus kembali. Terus menghargai diri kita sebagaimana dia memandang kita. Tak perlu melihat suatu lebih mulia, lebih tinggi dari kita. Sebab tak ada satu pun yang melebihi daripada ketinggian diri kita dalam pandangan Allah. Dan tak perlu ada sebab musabab nak kembali kepada Tuhan. Tak perlu ada tanda dan bukti kembali kepada Tuhan. Kerana kitalah sebesar-besar tanda, kitalah sebesar-besar bukti. Apa masih ada lagi bukti antara Tuhan dengan kita? Masih lagi ada tanda antara Tuhan dengan kita? Maka janganlah kita melemahkan Tuhan dengan kita memandang rendah pada apa yang dia pandang tinggi. Sedarilah, tak ada siapa pun yang ada kita dan dia dalam pandangan dia mutlak. No? Okey, mari kita tengok kitab ni kata apa pula dah. Syarah nombor 3.
Syarah nombor 3. Baik. Baik. Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang hamba Allah itu diuji oleh Allah, maka mula-mulanya dia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cubaan yang menyusahkannya itu. Sifat bagi manusia lemah. Sifat bagi manusia dia tak dapat menerima hak buruk, dia terima hak elok je. Dan Tuhan letaklah sebagai ujian dalam sebutan kalam kita ni sebagai ujian. Pasal apa? Tuhan nak suruh dia tengok, benarkah dia hamba Tuhan? Kalau dia hamba Tuhan, dia jadi lagu mana? Mula-mula dia akan bertanya, kenapa dia diuji begini? Dia akan bertanya. Dan dia kata Syekh tu di sini, dia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cubaan yang menyusahkan dia. Susah dia cukup tak mahu. Maka dia akan cuba. Bila cuba di sini apa dia? Dia lupa tentang Tuhan. Dia duk ingat dia boleh buat sendiri. Dia lupa tentang pergantungan. Dia lupa tentang penyerahan. Maka dia akan cuba melepaskan daripada yang perkara-perkara yang menyusahkan itu. Contoh, kalau dia beli motor baru, tengok-tengok motor dia hilang, dia akan cuba melepaskan daripada kerisauan hilang motor tu. No. Tengok dia kata apa. Jika ia tidak berjaya, ia akan minta pertolongan daripada orang lain. Kalau dia tak mampu, Tuhan nak beritahu, hang kenal aku tak kenal? Bila aku buat tu macam tu, hang nak balik kat siapa dulu? Manusia akan pergi kat manusia dulu sebab dia tak kenal Tuhan. Dia akan cari manusia dulu sebab dia kata yang boleh menghilangkan semua kepayahan ni adalah manusia. Siapa? Dia kata raja-raja. Maksudnya yang berkuasa. Sebab faham dia, tahu dia, reti dia dan pergantungan dia adalah kepada yang berkuasa. Dia melihatlah raja-raja ni sebagai satu kuasa. Bukan raja, dia masukkan pemerintah. Dia masukkan orang yang ada kuasa. Maka manusia kalau Tuhan test dia sedikit kepayahan, dia akan cari manusia dulu. Sikit sangat yang akan kembali kepada Tuhan. Orang yang kembali kepada Tuhan ni biasanya yang miskin. Dia balik ke Tuhan lah. Saya tahu dia tak apa. Tapi kalau yang kaya, lambat sikit lah. I've got something to do. Kemudian, ia minta pertolongan orang-orang lain seperti raja atau orang-orang yang berkuasa. Sebab percaya dia, orang macam ni boleh hilangkan permasalahan. Dia tak tahu kata, raja dan orang berkuasa juga menerima masalah yang sama. Pasal apa? Yang ada satu diri je, Tuhan. Yang ada satu diri ni ya Tuhan. Maka macam mana pertolongan dia kalau dia kembali kepada Tuhan? Dia melihat betapa diri dia boleh membangun. Bangun dengan apa? Bangun dengan sabar. Bangun dengan apa? Bangun dengan tenang. Sebab itu hak Tuhan semua. Jadi kembali kepada Tuhan dengan sabar. Dia kembali kepada Tuhan dengan senang. Di mana? Dekat diri dia lah. Sabar dan tenang tu ada dekat dia. Ni kita bila habaq balik kat Tuhan, dia nak agah pokok pergi dia cari Tuhan. Dia nak pergi kat tu, nak pergi duduk dalam masjid, nak doa, nak pergi kat Tuhan. Dia dah faham tu. Jenis siput ni susah sungguh. No. Dan orang-orang dunia, orang yang ada sedikit kedudukan, sangka dia sebab faham dia, mereka ni tempat orang minta tolong. Dia tak tahu kata Tuhan kata, Allahus Samad, aku tempat permintaan segala hamba-hamba aku. Mintalah kat dia. Di mana? Di keterangan diri tu. Di mana? Di hebat diri tu. Ada dekat diri tu takwa, kenal. Ada dekat diri tu sabar. Ada dekat diri tu tenang. Ada dekat diri tu damai. Balik kat diri tu. Kita cari orang lain buat apa? Sebab mereka berada kat diri tu. Okey. Okey. Dan orang-orang hartawan, sangka manusia kaya itulah yang boleh bagi kehidupan. Kaya tu yang bagi tenang. Ni silap sangka ni. Dan kaya pada manusia yang duit banyak. Tu dia kata kaya, nilai kaya. Mai cek nak abang, nilai kaya yang sebenar apa dia? Pertama, tak ambil faedah apa pun. Yang tak ambil faedah ni Tuhannya. Kedua, suatu benda pun tak boleh buat sendiri, mesti jadi dengan izin dia.
Tak kita pergi duk harap dekat orang kaya. Masalah kita dengan Tuhan ni. Dan orang-orang hartawan, dan jika ia sakit, dia akan pergi meminta pertolongan doktor atau bomoh. Pasal apa? Percaya dia macam tu. Habis tu ustaz, kalau tak sakit, kalau sakit tak berjumpa doktor, nak jumpa siapa? Jumpa doktor boleh, sagi pergantungan nak duduk di mana? Kalau diri dalam kita tak kenal. Yeah. Kalau diri dalam kita tak kenal, lepas dia jumpa doktor, doktor bagi lega, nak gantung kat mana tu? Mampu kita. Dengan pelawak main ni jadi setiap hari kat orang ni tahu. No? Okay. Kemudian jika ini pun tidak berjaya, maka kembalilah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak ni Tuhan tak terima ni. Han jangan main kat aku dengan sebab. Aku sebab pi kat hang tak ada sebab. Pasal apa? Pasal tua dah baru nak main kat aku. Han nak sembahyang sebab hang tua dah. Aku tak terima sembahyang. Han nak sembahyang sebab hang nak mati lah. Aku tak terima semua tu. Hang sembahyang sebab apa? Sebab hang dapat derita, hang dapat sedikit cubaan. Aku tak terima tu. Hang sembahyang pasal apa? Pasal hang diberi dengan anugerah kesenangan hidup dan sebagainya. Semua tu aku tak terima. Aku terima hang sembahyang sebab hang tengok diri hang macam mana aku tengok diri hang. Jadi periksa-periksa lah sembahyang kita betul ke tak? Sembahyang. Kepala ikut apa pun tak tahu. Maka dan memohon sambil merayu kepadanya bahawa ada Tuhan. Takkan Tuhan kita kenal waktu kita musibah je? Takkan Tuhan kita tahu masa kita senang je? Takkan Tuhan ni kita tahu ada masa kita dalam kepayahan je? Adakah Tuhan ni tempat payah? Tempat musibah? Tempat teruk? Adakah dia Tuhan macam tu? Sedangkan dia tengok kita tak ada sebab. Siapa tengok Tuhan lagu tu dia panggil kafir. Aku tengok hang tak ada sebab. Hang tengok aku bersebab. Pakai dah tadi. Lepas ni tak pergi dah. Sekat malam ni lah. Kan? Selagi ia boleh minta menolong dirinya, lagi dia duk rasa dia boleh buat sendiri. Yeah. Dia tidak akan minta pertolongan orang lain. Orang boleh tak cari. Selagi pertolongan orang lain dia didapatinya, dia tidak akan minta pertolongan Allah. Nampak? Sebab tu, bila terjadinya sedikit kepayahan, musibah, atau jadinya sedikit perkara-perkara yang kita tak ingini, kita tengok. Perkara pertama kita ingat apa? Kita tengok diri kita. Baru kita tengok Tuhan yang kita macam mana. Kena tengok diri kita dengan Tuhan macam mana. Hang dengan aku macam mana? Baru hang tahu aku dengan hang macam mana. Okay. Jika dia tidak dapat pertolongan Allah, maka teruslah ia merayu, sembahyang, berdoa dan menyerahkan diri dengan penuh harapan dan cemas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tang ni dia panggil tak ikhlas ni. Orang kalau ikhlas, nombor satu yang dia pi adalah Tuhan dia. Bagaimana Allah Ta'ala memandang dengan penuh ketinggian sehingga adanya ujian tu. Bagaimana Allah Ta'ala memandang kesempurnaan dia sehingga dia boleh jadi orang yang mengetahui tentang keadaan-keadaan yang boleh bawa dia kembali kepada Tuhan tu. Kan? Takkan Tuhan nak bagi manusia tu dengan kebiasaan tak? Dia bagi manusia hebat. Dia abang. Telah aku jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Langit dia abang dia buat. Bumi pun dia abang dia buat. Tu di antara keduanya tu apa? Apa dia di antara keduanya? Telah aku cipta langit. Tidak aku cipta langit dan bumi. Dan di antara keduanya. Melainkan dengan tujuan yang nyata. Keduanya tu apa dia di antara keduanya? Diri kita lah. Farzin. Firdaus kata, diri kita lah antara keduanya tu. Sebab tu dia suka test. Kalau kita nak kata nak test lah. Dia suka test untuk membangunkan diri tu. Bagi diri itu betul-betul khalifah. Bagi diri itu betul-betul jadi pengganti. Bukan main duk buat pandai-mandai sendiri apa betul tak? Bagi diri sempurna. Sehingga menjadi rahmat untuk yang lain. Kita menjadi rahmat untuk yang lain. Kerana kesempurnaan pandangan Allah. Sehingga kita boleh memahami kesempurnaan tu. Maka kita diutuskan untuk menjadi rahmat pada yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad pada tiap-tiap diri yang ada nisbah daripada nabi itu
melainkan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Kemudian dia kata, dan mana tu? Allah tidak akan menerima rayuannya sehingga dia memutuskan dirinya dengan keduniaan. Nampak? Tak ada sebab. Tuhan takkan terima selagi dia bersebab. Sehinggalah hilang sebab dari diri dia. Baru Tuhan terima dia. Nampak saya kata tadi? Jangan pergi dengan sebab. Hamai kat aku siapa? Kaki hang doktor nak potong. Dan dah hamai kat aku. Itu sebab tu. Lepas tu hang kata, Usalli lillahi ta'ala. Aku semayang kerana hang Tuhan. Apa mohon besar? Allah. Setelah putuslah dia dengan hal-hal keduniaan, maka ketentuan Allah, ketentuan dan kerja Allah itu akan terzahir melalui orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Kalau dia putuskan segala hubungan dia dengan benda, maka kerja Tuhan berlaku dekat dia. Apa dia? Diri hak kenal, diri hak faham tu, dia tahu kedudukan dia, berlakulah kat diri dia tu segala yang sempurna. Kerana dia tidak, sesuatu yang dia hadapi tidak boleh bagi manfaat, sesuatu yang dia hadapi tidak boleh bagi mudarat. Yang memberi manfaat diri dia sendiri, yang bagi mudarat pun diri dia sendiri. Tak ada siapa kena mengenal hal ni. No? Kemudian terzahirlah melalui orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan, tinggallah padanya roh saja. Apa dia tu? Dia tidak terikat dengan apa yang dia pandang kerana diri suci dia. Dia tidak terikat dengan apa yang dia dengar kerana kesucian diri dia yang dilihat Tuhan. Dia tak terikat dengan apa yang dia angan-angan dan fikirkan kerana diri dia sangat bersih pada itu semua. Maka terzahirlah kerja Tuhan kat dia yang sempurna tu. Maka betul lah ayat, Huwallahu khalaqakum, aku telah mencipta kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat. Pada orang macam ni lah. Pada marhain macam kita ni pakai dak lagi ya, terikat dengan benda berlori lagi. Ui, panjang juga cerita tadi pun. Boleh. No. Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah. Betul tak? Ayat tadi saya kata. Kan? Tuhan kata, Huwallahu khalaqakum. Sesungguhnya aku telah cipta kamu. Wa ma ta'malun. Dan apa yang kamu buat. Pasal apa? Pasal kamu telah bersih daripada segala sesuatu. Kamu telah ikhlas. Kamu telah menjadi sebenar-benar khalifah. Maka terzahirlah kerja aku yang mutlak tu. Pasal kamu dah buang semua benda dari dalam hidup kamu. Apa dia tu? Semua sebab, musabab, bakat. Semua perkara-perkara yang kita masih melihat lemahnya diri kita ni. Maka terbuang tu, kerja Tuhan akan berlaku. Dan nampaklah olehnya melainkan, tidak nampak olehnya melainkan kerja atau buatan Allah. Dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang keesaan Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, bagi Allah, untuk Allah, kepada Allah, kerana Allah. Berdirilah barulah boleh kata lillahi ta'ala. Tak perlu kata kot. Buat sudah lah lillahi ta'ala dah. Tu pasal duduk dalam maqam tu, ni nak kena sebut dulu, pang sedih, baru dia dah kan. Kata kepala angin pula ni. Cerita ni bukan boleh. Kepala angin mula duk main. Baik. Dan dia mentauhidkan, mengesahkan Tuhan. Kita kena jadikan dianya satu. Himpun jamak semua bagi jadi ahad. Himpun semua, jamak ke semua sekali bagi jadi ahad. Bagi jadi satu. Barulah keesaan Tuhan tu timbul. Barulah kesucian kita tu berdiri. Baru dinamakan lillahi ta'ala, ikhlas sungguh. Sebab aku nampak diri satu ni. Barulah kita buat kerja sempurna. Takkan nak kena kira semayang semua hidup. Dia kira satu kali semayang yang sebenarnya. Selesai daripada akhirat esok. Ni semayang. Duk tak kena situ lah. Pasal apa? Tak boleh nak jamak diri jadi satu. Tak boleh. Dia masih ada hak tu. Dia melihat tu. Dia melihat kepada sifat Tuhan. Dia tak tengok Tuhan tu. Lepas tu dia tak tengok diri sebenar apa dia. Diri sebenar diri dia yang mengetahui tu dia tak tengok. Dia asyik sembang Allah. Tuhan kata aku nak buat apa hang tu. Bengong.
Pada hakikatnya, minta maaf lah, saya tak boleh, saya memang lagu saya lah kan. Saya orang kampung. Saya orang kampung. Perang. Orang kampung dia aku ni, dia bukan boleh cakap lembut-lembut di karti Melayu. Dan pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tak ada yang bagi gerak, tak ada yang bagi diam kecuali Tuhan tu lah. Pasal apa? Dia maha, segala maha. Kita menerima gerak tu. Dan janganlah, ni semua Tuhan. Salah, bukan semua Tuhan. Ada waktu kita, ada waktu Tuhan. Dia bukan semua Tuhan. Oh, ni kerja Allah, ni kerja Allah. Tak, takkan pergi berak kerja Tuhan. Dan mana dah tahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada baik dan tidak ada yang jahat. Tidak ada rugi dan tidak ada untung, dan tidak ada faedah dan tidak ada anugerah, dan tidak ada sekatan, tidak ada terbuka dan tertutup, mati atau hidup, mulia dan hina, kaya dan apa-apa, bahkan segalanya adalah dalam tangan Allah. Semua Tuhan duk tunjuk tentang diri dia, dan dia tetap tak nyata juga. Yang nyata tetap kita. Ustaz, apa sebenar maksud istidraj? Main nak abang. Istidraj tu pemberian Tuhan pada orang yang suka lupa. Lagi lupa, lagi bagi. Lagi lupa, lagi tambah. Lagi lupa, lagi tambah. Sehingga dia dah lalai, dia dah leka. Tuhan akan kerat dia. Jatuh merudum, tak bangkit dah sampai hari kiamat. Itu istidraj. Biasanya berlaku pada orang-orang yang suka buat jahat tapi dapat keuntungan besar-besaran. Allah. Hamba Allah itu pun jadilah seperti bayi di pangkuan ibu. Ikut suka ibu, ibu nak buat apa lah. Ibu nak balut ke, nak bedung ke, nak bedak ke, nak pampers ke, nak biar kelanjang bulat tu ke, semua ikut suka dia. Maka kita macam itulah dengan Tuhan bila kita kosong sungguh. Maka bila orang yang dah serah betul, orang yang dah bersih betul, suci betul, takkan Tuhan letak di lorong yang gelap. Takkannya. Mesti Tuhan letak di lorong yang cerah. Sebab dia kekasih yang sangat-sangat dekat. No? Atau dia kata, jadilah atau seperti orang yang mati sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola. Ikut suka dia nak lambung, ikut suka dia nak tendang, kita tak boleh buat apa. Kalau kita bergerak, kerana dia tendang. Ni kalau kita sabun, kerana orang tu sabun kita. Kita mayat, tak boleh buat apa. Ya. Dan melambung, bergolek ke atas, ke bawah, ke tepi, ke tengah, tiasa berubah tempat dan kedudukan. Pasal apa? Pasal fa'alul lima yurid. Aku buat macam mana aku mau. Bila dia buat macam mana dia mau, dia kekasih. Dia kekasih kita yang dikasihi. Takkan kekasih nak buat lebih kurang dekat kekasih. Tentulah dia buat yang elok. Takkan tak tahu kau anak kita, takkan kita nak bagi hak buruk, semua bagi yang elok. Yang tu pun tak tahu ke apa punya rosot dia. Ya Allah. Mudah sangat kot. Tak mana dah tak tahu. Maka dia tidak ada pada dirinya upaya. Dia la haula wala, dia tak ada upaya. Dia tak ada daya upaya, maka lenyaplah ia, keluarlah diri darinya dan masuklah dalam lakuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Si hamba Allah yang begini begini tidak nampak yang lain kecuali Allah dan perbuatan-perbuatannya. Tu dia kata la basirun, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la la mutakalimun bihaqqin illallah. Tak ada hidup, tak ada berilmu, tak ada mendengar, tak ada melihat, tak ada berkata-kata, melainkan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata lagi, kata Syekh ni lagi, tidak ada didengar dan diketahui kecuali Tuhan. Kalau dia tahu tentang Tuhan tu.
Kalau dia dengar benar tu dia tahu tentang Tuhan. Ni dengar burung, tahu burung. Kita telah kufur melihat burung. Kita buang Tuhan tu, kita melihat burung tu, Allah. maka kita telah kufur ketika melihat. Tuhan kata kalau ada di dalam pandangan mata hang selain daripada aku, maka hang adalah kafir. Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka dilihatnya perbuatan atau kerja buat Tuhan. Dia akan lihat fa'il. Dia akan melihat fa'ilun. Kerja Tuhan yang terus-terus ni, tak berhenti ni. No. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengarnya perkataan Allah. Dia mai daripada mutakalimun tu, yang berkata-kata. Setiap waktu, setiap saat doa abang. Cek. Ayah sayang kat hang. Allah. Cek. Ayah selalu rindu kat hang. Setiap hari ayah duk teringat kat hang. Ayah tahu hang suka makan pasmur. Ayah buh telur lebih sikit. Pasal hang budak jantan, kena makan telur lebih sikit. Maka ayah tahu hang suka baju t-shirt. Baju t-shirt hang 1911 ni SB baru punya. 3 polo ke apa tau. Kan? Hang tak payah cerita warna apa hang mau ayah suka. Ayah tahu warna apa hang suka. Allah. Dia tengok semua perbuatan Tuhan dekat diri dia tu. Gerak dan diam dia nampak perbuatan Tuhan. Maka orang macam ni akan berdiri dah dekat dia. Rasa malu. Allah. Tang ni lah Rasulullah. Rasulullah yang duk malu tang ni lah. Sampai nak makan cekak makanan banyak jari dia tak mau sebab malu ni. Dia tidak nak lunjuk kaki dia tak mau sebab malu ni. Dia gelak paling kuat dia gelak nampak gigi geraham dia. Dia malu. Kita gelak kereta api boleh kona dalam keluar balik. No. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengarnya perkataan-perkataan Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Dengar perkataan Tuhan tu apa? Piduk dekat laut. Tunggu laut tu beralun, berombak. Tengok ombak tu main. Bunyi tu perkataan siapa? Allah. Bunyi ombak duk main. Tengok angin tiup pokok, cari pokok ru. Bunyi dia kuat. Tengok angin tu tiup sampai bergerak pokok sampai keluar bunyi. Bunyi siapa ni? Dia duk cerita apa ni? Ni kalau dia dengar perkataan Tuhan. Kita baru duk pergi penin. Nak ribut pa. Ni kuat sangat ni. Tak nak kerja lain lah. Minta maaf lah. Maka dia ketahui. Dia anugerah. Maka dia anugerahi dengan anugerah Allah. Apa dia tu? Dia dengan Allah. Dia dapat menikmati semua sifat-sifat sempurna Tuhan kat diri dia. Jadi dia dapat menguasai alam kerana dia adalah induk bagi alam. No? Betul. Beruntunglah dia kerana hampirnya dengan Allah. Tang ni dia panggil muqarib. Tang ni dia panggil qarib, yang dekat. Ya. Yeah. Dekat dia lagu mana? Tak dan kali dia sampai dulu. Tak dan tarik nafas masuk, sayang tu sampai dulu. Tu dia punya dekat. Orang macam ni. Beliau kerana hampirnya dengan Allah. Beliau akan diperhiasi dan dipermuliakan. Orang macam ni, seluruh alam seronok kat dia. Seluruh orang tak berhenti-henti puji dia. Pasal apa? Pasal diri dia telah bersih daripada keakuan. Bersih daripada kebendaan. Bersih daripada segala sesuatu yang menghijab dia dengan Tuhan. Maka siapa yang melihat, orang tu melihat kemuliaan Tuhan, tak melihat diri dia. Sebab tu dia dimuliakan. No? Kalau pergi majlis, dah lah duduk tempat hebat, makanan kepala hidang, ada lagi paket buat balik. Kan? Tampau ikut atas. Kan? Redalah ia dengan Allah. Tuhan kata kat dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang suci murni, irji'i ila rabbikira, datanglah kepada aku dengan keredaanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan datanglah dengan keredaanku.
fadkhuli fi ibadi. Jadilah kamu di kalangan betul-betul hamba aku yang bergantung, hamba aku yang menyerah, hamba aku yang cukup redha. No. Wadkhuli jannati, dan datanglah kepada aku perkenalkan diriku kepadamu. Itulah syurga. Kita kalau syurga buah anggur, kalau syurga bidadari, tak habis-habis. Sungai. Kita punya syurga yang syok tu lah. Benda tu betul tapi kita syok dengan tu. Kita syok dengan tu. Wahai Tuhan kata, syurga yang paling besar aku buka bagi hang tengok diri aku siapa. Allah. Habis cerita. Allahu Akbar. Bertambah hampirlah dia dengan Tuhannya. Tang ni, sebab tu Datuk Ali tak mau dah dengan siapa-siapa pun. Mereka duduk seorang mereka sebab mereka syok duduk dengan Tuhan. Mereka syok duduk dengan diri hak Tuhan tengok tu. Mereka syok duduk dengan diri hak Tuhan perkenal tu. Mereka syok. Mereka tak peduli orang lain. Mereka sampai ke peringkat mereka tak peduli tentang diri mereka tak luar ni pun. Sebab diri luar bukan ada nilai. No? Dan bertambahlah cinta. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Mana dia? Cinta kat diri dia. Sebab tu dia suka duduk dengan diri dia. Dia suka renung, dia suka tengok. Sebab cinta dia kat Tuhan tinggi. Kan? Tu diri yang hebat tu. Diri tu dia selalu cinta diri tu. Dia selalu jaga diri tu. Dia selalu panggil nama. Wahai Ghazali Ramli. Allah. Wahai Al-Ghazali. Wahai Al-Ghazali. Dia mesti bangkitnya. Allah. Bangkitnya benda ni. Tapi kita ni al-nganga wal ghazat. Sebab tu kita duk jadi bingai bela. Bertambahlah. Minta maaf. Saya dengan perangai saya, tuan-tuan nak mengaji, tak mengaji sudah, saya nak abang. Allah. Dan bertambah seronoklah dalam mengenang Tuhan. Nampak ada syok, duk ingat. Sebab tu main tang ni, tak dan semayang, dia seronok dah nak pergi semayang. Ni kena keluar dulu. Ya Allah salah. Barulah nak pergi dapat pahala semayang jemaah. Dapat pahala banyak. 270 kali ganda. Berat kan tu. Tu duk jadi letih. Allah. Berdirilah dia di dalam Allah. Nampak dia duduk dengan Tuhan dia. Dengan aku. Dengan aku. Fi dalam. Dan Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Sebab tu orang bercakap satu, dia top up lagi 20. Orang buat keluar satu perkataan je, dia top up perkataan tu 20 perkataan lagi. Orang tu jam, tinggal gitu ya. Pasal apa? Pasal dia tenggelam dalam Tuhan. Sebab dia tahu hak cakap tu siapa. Dia tahu hak cerita tu siapa. Dia cukup kenal. Sebab semua yang dia dengar, balik kat dia. Semua yang dia tengok, balik kat dia. Semua yang dia fikir, balik kat dia. Semua yang dia rasa, balik kat dia. Sebab tu dia duduk dengan Tuhan dia. Kan? Yeah. Allah akan memimpin dan menghiasinya dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Dan terbukalah kepadanya hijab yang melindungi dia dari rahsia-rahsia Allah yang Maha Agung. Apa rahsia Tuhan yang Maha Agung? Diri dia yang tak tersentuh oleh apa pun. Itulah rahsia Tuhan. Dan beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Sebab tu celik-celik mata, yang dia detect, yang dia sentuh, yang dia tahu dan dia akan faham, yang dia nampak dan dia tengok adalah Tuhan dia. Allah. Dan beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Sentiasa dia bersyukur dan salat di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Khatam. Soalan. Tanya bagi tepat. Jangan tanya bagi merepek. Sakit tuan-tuan kena paku. Tuan-tuan tanya bagi tepat. Tanya bagi betul tang mana tuan-tuan duduk. Kita boleh berbahas bagi elok. Jangan pergi tanya soalan tuan-tuan duduk tanzek tanya soalan A. Jangan. Ya. Lagi tak pasal-pasal. Kena lipat, kena bungkus, kena ikat, kena tauk sungai. Okey Ustaz, soalan. Saya buka dulu soalan Ustaz. Ya. Okey. Mengapa manusia ni
dia buat pelik dengan Tuhan dia yang bernama Allah, sedangkan Allah tak pernah pelik pun dengan manusia ni Ustaz. Pasal beranak-beranak dia disogokkan dengan benda yang disangka pelik. Sebab kalau disogokkan dengan benda tak pelik, dia tetap tak pelik dengan Tuhan. Tapi dia tak disogok dengan Tuhan, dia disogok dengan mak. Dia disogok dengan ayah. Dia disogok dengan abang, dengan adik, dengan kakak, dengan kawan, dengan jiran, dengan kawan tu, dengan kawan ni. Bertambah-tambah lah dia pelik bila sebut Allah. Walhal, yang mula-mula mendatangi dia ketika dia sedang siapa? Abang dia kah? Mak dia kah? Dia kan tahu yang mendatangi dia tu Tuhan. Tetapi pasal dia diberitahu, dia disedarkan dengan benda-benda yang disangkakan Tuhan. Maka jadilah dia bila sebut Allah, dia pelik. Maka sangat peliklah orang yang sangat memerlukan, tiba-tiba benda yang diperlukan tak dipedulikan. Hak tu baru pelik. Baik. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah gerangan? Zarif Ustaz. Ya, Zarif, silakan. Nak tanya, bila diuji dan dia memohon dengan niat bernazar, so macam mana keikhlasan dia pada bila dia bernazar tu Ustaz? Adakah dia merosakkan ikhlas dengan bernazar sebab dia mengharapkan sesuatu? Tapi kalau dia faham betul, bernazar itu kesungguhan dia mengharap supaya dikabulkan. Tu dia bernazar tu. Tak menghilangkan keikhlasan dia. Sebab dia nak tunjuk betapa dia bersungguh. Dia nak tunjuk itu. Dia nazar tu kerana dia bersungguh mengharapkan apa yang dia pohon. Maka kalau dapat, dia buat macam ni, dapat macam ni. Jadi bernazar atas kesungguhan tak akan menghilangkan keikhlasan dia. Okey Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama Zaid. Okay, next. Okay Ustaz, syarah ni Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam ya Makcik. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, alhamdulillah. Ya Ustaz, di tahap ni, kalau kita rasa gairah dengan kurnia Allah tu, apa pandangan Ustaz? Misalnya kita kata kita berpendapat, bila dia hantar penglihat, melihatlah kita. Bila dia hantar kalam, berkata-katalah kita. Bila dia hantar pendengar, mendengarlah kita. Macam mana tu Ustaz? Ya, betul lah tu. Kita gairah dengan Tuhan tu sebenarnya. Tak salah. Tak ada masalah. Sebab Tuhan bukan datang lain, dia datang kita. Kita gairah dengan bila dia pandang, kita dapat memandang. Hanya kerana dia pandanglah kita boleh melihat. Hanya kerana dia pandanglah kita boleh mendengar. Dan kita gairah dengan keadaan tu. Sangat-sangat best untuk individu tu. Baik. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Makcik. Okey Ustaz, syarah ni tadi ada menceritakan tentang ialah kehidupan dunia kita yang tak larilah daripada susah, daripada sakit. Jadi nak betul-betul pegang macam mana Ustaz supaya yang kita buat tu bertepatan dengan apa yang Tuhan mahu Ustaz. Contoh dalam keadaan susah lah Ustaz. Okey. Kita perlu bertanya, kenapa kita kena susah? Kita perlu bertanya. Dan kita perlu kena tahu, susah tu apa? Dan kenapa kita nak menghadapi susah? Jawapannya, sebab kita adalah kental. Kita adalah kesempurnaan sifat Allah. Kita memahami susah. Kita mengetahui susah. Kita merasai susah. Hanya yang kental saja boleh bertahan. Hanya yang kental saja boleh memahami. Dan susah itu sunatullah. Nilai bukan ada pada tu. Nilai Tuhan bukan ada pada susah, menerima atau tak terima. Nilai Tuhan bagaimana kita boleh berdiri. Diri kita. Kita boleh berdiri diri kita. Kita melihat kesusahan sebagai satu benda yang Tuhan membangunkan diri kita. Kita bukan subjek dia bukan susah. Subjek dia betapa susah tu boleh membangunkan diri kita,
menjadikan kita ni di antara keduanya. Lawan bagi susah adalah senang. Senang. Persoalannya, kenapa kita bertanya tentang susah dan tak bertanya tentang senang? Nampak? Baik. Kita bertanya tentang susah dan ujian, tentang senang dan hebat kita tak tanya pun. Satu Baik. Okey Ustaz, Tok Syekh ni tadi ada habaq tentang maka tiadalah lagi baik dan tiada lagi lah buruk. Okey, soalannya macam ni Ustaz. Bagaimana kita nak latih diri kita supaya kita tidak terpaut sama ada dengan baik ataupun dengan buruk ni Ustaz? Sebab kita ni sifat manusia ni suka sangat terpaut dengan baik tapi kita reject buruk. Pasal kita suka keluar dari diri. Kita keluar main tengok baik buruk. Yang keluar kita tak tengok. Yang duduk yang mengetahui baik buruk kita tak tengok. Kita keluar suka pergi duduk tinjau baik buruk tu. Wahai, bukan daripada baik, bukan daripada buruk, ada pada diri yang tinjau. Pasal apa keluar pergi duduk tinjau sampai kita tersangkut? Wahai, baik buruk tu sunnah bagi diri luar ni. Ya. Diri dalam tak berubah. Sikit tak berubah dengan susah, sikit tak berubah dengan senang. Dia tetap suci. Dia tetap suci dalam pandangan Tuhan. Kita yang keluar pergi cari. Oi, hak ni tak best ni, busuk. Takkan yang mengetahui busuk tu dia busuk. Takkan yang mengetahui wangi tu dia wangi. Pasal kita keluar tinjau. Keluar tinjau dapat panggung. Tapi dia buat dua tu untuk kita. Betul ke macam tu Ustaz? Dia buat dua untuk kita jadi yang terbaik. Dan di antara keduanya, dia abang, di antara keduanya, langit tak terpakai, bumi tak terpakai, yang terpakai hang. Okey Ustaz, ni Ain ada tanya ni. Okey, mula kita dengan Farihin dulu. Farihin tanya, barang siapa yang mengenal Allah, maka binasalah dirinya. Soalan saya, binasa diri itu yang macam mana Ustaz? Diri hak luar semua ni. Diri hak dalam itulah diri Tuhan. Siapa yang tahu berdiri di dalam tu diri daripada diri Tuhan, diri luar nak terpakai ke? Nak buat apa dengan luar ni? Luar dia muhadath, dia baharu, dia berubah. Berubah anu, berubah. Dalam tak berubah, hang berubah api. Tahun bila pun aku tetap sama. Ya. Okey Ustaz, soalan daripada Ain. Ustaz, macam mana nak berada dalam tu Ustaz? Hanya tetap pada yang dalam diri tahu tu Ustaz. Okey. Makan pedas, rasa pedas. Makan manis, rasa manis. Hak diri, hak tahu pedas, hak tahu manis tu dia pedas ke manis? Tak ada rasa apa Ustaz. Dia tak ada rasa apa. Sebab tu jangan terikat dengan dua-dua tu. Sebab dua-dua tu baru ya. Pedas bukan lama, manis bukan lama pun. Dia terikat, sangkut situ, diri hak dalam jadi murah. Oh, macam tu. Ya. Oh, bulat. Okay Ustaz, thank you. Baik. Okey Ustaz, Khairul Anwar bertanya, boleh Ustaz minta jelaskan yang dikatakan sunnatullah tu Ustaz? Sunnatullah. Manusia hidup dia kena ada, Tuhan kena buat dekat dia ruh dan jasad. Ruh dan jasad tu sunnatullah. Wahai, ruh tak terpakai, jasad pun tak terpakai. Yang pakai Allah Ta'ala. Nabi Musa dia kata kat Nabi Musa, wahai Musa, tinggalkan kedua sepatumu, datanglah kepada aku dengan aku. Pasal apa dia bawa sepatu? Pakaian. Apa dia pakaian Musa? Ruh dan jasad. Sebab tu dia bawa dua sepatu. Tinggalkan ruh hang, jangan main dengan ruh hang. Tinggalkan jasad hang, jangan main dengan jasad hang. Kalau ada aku tu, bukan ruh dan bukan jasad. Tu sunnatullah. Baik. Okay, next. Tanyalah Ustaz. Okey Ustaz, soalan daripada Zarul. Kenapa, ni soalan dia, tak tahu dia nak kenapa dengan Ustaz lagi, tapi saya tanya juga lah.
Kenapa kalau kita beli makanan pakai duit sendiri rasa tak seronok macam seronok orang belanja, sedangkan dua-dua tu Tuhan bagi kat kita. Bila orang belanja baru nak ingat Tuhan. Pasal muka tak malu. Nama je umat Nabi tapi tak pernah jadi macam Nabi. Itulah dia pasal tu lah. Pasal habak je Islam tapi tak Islam. Habak je beriman bukan beriman pun. Habak je kenal lagi tak kenal. Muka aku tu lah sebab tu jadi muka tak malu bila beli orang belanja. Seronok. Pasal tu lah. Aduh. Hang ni pasal apa? Okey Ustaz, soalan daripada Farihin Firdaus. Mohon Ustaz jelaskan yang dikatakan nur ala nur tu Ustaz macam mana? Diri Farihin katanya. Farihin. Diri Farihin lah yang berada di atas semua cahaya. Apa dia? Sesuatu yang menampakkan diri Farihin yang tertinggi. Diri Farihin yang kenal. Diri Farihin yang tahu. Cahaya ni simbol bagi menampakkan yang gelap. Cahaya ni simbol bagi menampakkan yang gaib. Maka diri Farihin itu adalah cahaya daripada segala yang ada. Yang dizahirkan diri Farihin itulah yang paling tinggi sebab diri Farihin yang tahu. Okey Ustaz, minta Ustaz penjelaskan yang dikatakan syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fi kasrah ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Melihat yang satu kepada yang banyak, melihat yang banyak kepada yang satu. Pusing-pusing ada berapa? Satu. Nak bang dia tu. Cuma tu kita duk cerita ni nak membangunkan satu nampak, nak membangunkan satu faham, nak membangunkan satu dengar, satu kuasa, satu gerak, satu diam. Satu ni lah, tak lebih. Diri ni lah ni. Diri syudul wahdah fil kasrah, syudul kasrah fil wahdah. Diri ni lah. Baik. Okey, daripada Faiz Ustaz, macam mana? Okey Ustaz, macam mana nak tahu Allah perkenalkan dirinya kepada kita? Okey. Fahrul, apa nama Zarul apa? Faiz. Faiz dulu ada ke tak ada? Jawab Faiz. Ustaz tanya, jawab. Beranak Tuan Mila Faiz. Sekejap, dia setting mic dia Ustaz. Okey. Faiz, boleh dengar? Tak dengar. Tak dengar. Okey. Okey. Okey, next. Dia jawab Ustaz, tahun 87. Okey, Faiz tahun 1987, Faiz lahir 86 ada mana? Dia jawab tak tahu Ustaz. Mai nak beritahu. Macam mana kata Tuhan kenal diri. Tahun 86 dia tak kenal lagi diri. Tapi dia dah kenal, dia tak kenal lagi diri tu. Tahun 87 dia awak keluar baru tak kenal lagi. Tahun 90 dia kenal lah Faiz. Akulah bawa hang jalan. Tuhan kata subhanallazi asra bi 'abdihi. Aku yang perjalankan hamba aku daripada tak ada bagi dia ada. Macam mana dia kenal diri? Daripada tak ada dia buat bagi ada. Ada tu lah kenal. Akulah buat hang. Jari Faiz apa buat? Faiz buat sendiri ke? Mak ayah kau buat? Kau tu orang yang buat? Tak. Habis tu siapa buat jari-jari tu? Jawab Faiz. Siapa buat jari-jari tu? Allah. Okay. Kalau Allah buat, dia nak cerita pasal jari tu ke dia nak cerita pasal dia? Jawab. Pasal dia. Kalau pasal dia nak cerita apa tentang diri dia? Dia Maha Pencipta. Dia Maha Pencipta. Dia berkenal diri tak gitu? Dia berkenal tak kata dia Al-Khaliq?
Dia berkenan nak kata dia pencipta? Dia nak abang kita cari Faiz ke dia nak abang dia maha pencipta? Jawab Faiz. Dia nak khabar dia maha pencipta. Tahu dah kan macam mana dia berkenal diri kan? Pada diri kamu, Ustaz. Dia berkenal depan belakang. Tahu sikit, makan nasi jangan banyak, makan nasi sikit sudah. Makan nasi banyak, tahu sikit. Ambil. Okey Ustaz, kita pergi naik atas ni soalan daripada Hisham. Ustaz, macam mana nak tahu rasa pedas cabai itu dekat mana? Sebab dia rasa dia masih di lidah. Kalau tak rasa di lidah, nak rasa tahu mana? Untuk zahir ni, untuk ciri tubuh ni, kalau tak rasa atas lidah, nak rasa di mana? Okey Ustaz. Soalan daripada Farihin. Ustaz, dalam Quran Allah sebut Tuhan mereka. Kenapa Allah tak kata Allah sahaja? Allah tu nama bagi perangai. Nama bagi diri. Tuhan itu pengkhususan tentang diri. Allah ni nama. Jadi Ustaz, nak bagi faham lah sebab selama ni Tuhan yang duk faham sama ni, kita menyangka macam ialah patung tu macam Nasrani, Majusi. Dia meletakkan nilai Tuhan tu pada patung, pada batu. Sebenarnya Tuhan nak bagi kita faham adalah sebagai orang Islam ni adalah tempat pergantungan. Bolehkah Ustaz macam tu? Ya, boleh. Tempat kita semua bergantung. Sebab dia kata Alhamdulillah Ra. Ra tu Tuhan lah. Apa dia? Takbir. Perangai mengurus. Baik. Okey, Ain bertanya Ustaz. Kesimpulannya dalam dunia ni kehidupan kita yang utama hanyalah Allah dan diri ini saja kan Ustaz? Yang utama diri ni je, Allah tak utama pun. Diri ni tapi utama, Allah tak mana. Yang utama diri tu saja. Kalau Allah tu utama, kita utama, jadi dua diri. Dia abang satu ke dua? Satu. Dia abang satu ya, dia kan abang dua pun. Kalau dia kata utama tu Allah, nak cari tahu nak. Dan kita? Pasal dia kata tempat lihat. Kamu tempat lihat. Tengok kamu lah. Kamu lah utama. Aku buat keluar kuning. Yang boleh sebut kuning bukan aku, kamu. Aku buat keluar gelap. Yang boleh sebut gelap juga kamu. Ya. Aku buat keluar bising. Yang mengetahui bising pun kamu. Kamu nak cari aku tak mana? Aku bukan terlibat dengan gelap. Aku bukan terlibat dengan bising. Aku bukan terlibat dengan cerah. Kamu. Okay, Ustaz, berdiri bulu roma lah Ustaz. Berdiri bulu roma aku. Meremah. Balut elok-elok. Balut pakai glow hak kilang nak kena tutup tu. Takut. Menggeletar lah tangan Ustaz bila Ustaz cakap macam tu. Sebab tu Tuhan kata, bila mereka mengingatiku, bila mereka mengetahuiku, maka bergementarlah hati-hati dan tubuh badan mereka. Itulah tanda dia. Ya, betul. Sebab tu. Allah. Lebih pada tahu. Labu. Itulah pasal. Degupan jantung ni Ustaz. Sampai Ustaz. Rasa dia degup. Baik. Mai saya nak abang. Kenapa degup tu Ustaz? Dengar ni, Puan. Dengar saya nak abang. Ain dengar saya nak abang ni. Kenapa Nabi suruh kenapa Rasulullah suruh Siti Khadijah selimut dia? Ketak macam tu sama Sabar.
Relax. Minum air lu. Rasa Minum air, Ustaz, minum air. degupan jantung tu saya tak pernah rasa tau sebelum ni. Dia dah memang dep macam tu tau. Dapat dah. Dia sampai dah. Ustaz, Jangan tangan saya jangan sampai berdiri bersilat atas meja sudah. Jangan berkawatlah rumah. Tangan saya jam Ustaz. Saya tak Ustaz boleh dia separuh Ustaz. Minum air panas, Minum minum air. air masak sikit. Dia okey lah. Dah kita nak Okey. pergi sangat kat dia, dia buka lah. Dia buka bagi kita tengok, dah kata nak pergi kat dia. Dah kata nak kenal dia. Kalau tidak Nabi Musa tak pengsan lah. Betul. Nabi Musa pengsan tu. Bukan sehari, seminggu tu pengsan. Kita ni pasal badan tak larat tanggung. Load Allah Ta'ala tu bukan kecil, besar. Tinggi. Ya. Kabel kita halus Ustaz. Itulah pasal. Kabel Betul-betul ni bor bateri AAA putus dah ni wayar ni. bateri jam. Ustaz, seumur hidup saya tak pernah rasa macam ni Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itulah tanda Tuhan dekat. Allah Ta'ala dekat dengan Ain. Sangat dekat. Kejauh lagi. Ya. Macam mana? Saya tak tahu nak luah kat siapa Ustaz. Ya, faham. Sabar. Dia tak lama. Besok dia tukar pula. Dan ni dia bagi rasa lu yang tu. Saya nak luah kat siapa-siapa saya tak tahu Ustaz. Sebab saya Ni duduk tang ni ada ruang boleh luah. Sebab tu ada kelas ni. Ya, Balok. Semua orang Tuhan buat macam tu bila nak pergi kat dia. Ya. Saya kena dulu pegang kaki meja ya. Riau lah, pegang kaki meja, duduk tepi kaki meja, peluk kaki meja. Berapa jam? Riau lagi teruk. Tu tak teruk ni kita sampai kita ketak ni. Depa kata coronavirus dah ada ketat. Hak ni ketat teruk lagi pada coronavirus. lagi teruk Ustaz. Tak tahu nak cakap macam mana. Kadang-kadang setiap malam. Sesak nafas. Nak bernafas tak boleh, sangkut. Ya, betul. Saya rasa sakit dada tau sampai. Ya, saya lalu dah sebab tu saya gelak. Jadi saya lalu dah. Tak ada apa Besok dia tukar. Nanti Ain duduk tang lain pula. Ya. Dia tukar. Ain duduk dalam seronok je. Duduk dalam seronok. Tengok semua benda seronok. Duduk dalam tu pula. Bila okey. Lepas tu bila Ain dah mabuk tang tu, habis tang tu dia tukar pula. Ain duduk dalam suasana geram. Main geram. Dia akan jadi dia tukar sampai Ain matang. Ya. Dah berapa bulan tu Ustaz macam ni? Oi, lama. Nabi kena 24 tahun. Bukan bulan, makan tahun. Nabi kena 23 tahun dia kena. Ya. Kalau biasa kan saya kerja malam kan. So lepas saya kerja malam tu saya akan tahajud lah. Time tu rasa dia betul-betul ya Allah susah nak cakap tau. Bila kita saja dengan Tuhan kita merintih apa semua memang rasa gila. Saya tak tahu macam mana nak rasa dia tu Ustaz. Tapi memang bila saya degupan jantung saya tu dia rasa macam seolah-olah Allah terdekat sangat tau. Susah. Ya. Padu Ustaz. Jangan sampai dia buka ketika kita duduk lah ramai-ramai. Sekali jadi fitnah. Jadi fitnah. Tu jenuh. Jenuh. Minta kat dia dalam ramai-ramai jangan buka. Nak buka antara aku dengan yang hamba-hamba yang boleh faham. Sudahlah. Ya. Jangan buka lebih. Tak kita kali tahan. Saya sampai sewa rumah luar duduk sorang-sorang lah. Ustaz tahu tak, saya dah lama dah ikut ceramah Ustaz. Daripada Ustaz ceramah yang biasa-biasa sampailah Ustaz pergi Al-Hikam 1 sampai Ustaz punya ceramah semua dalam YouTube saya dah tengok dah. Sampaikan saya PM Abang Ali tak reply berapa kali dah saya PM. Sekarang ni baru dapat.
Itu pun susah. Boleh nak reply. Awak abang ni buat lagu tu. Dia dah bagi yang baik lah. Dah. Bukan macam tu. Bila Allah Ta'ala nak bawa kita bagi kenal, dia lalukan kita dengan berbagai-bagai halangan. Supaya kita bersungguh-sungguh, kita tak main-main. Bila kita nak tak dapat, kita nak lagi, kita buat lagi, kita buat. Sampai kesungguhan tu bangun betul. Dia buka sikit je, kita dapat dah. Ya. Betul Ustaz, betul. Betul sangat-sangat. Alhamdulillah. Okay. Terbunyi. Ya. Thank you Ustaz. Tak baik. Tak apa, insyaAllah. Baik. Steady. Semua yang ada dalam sini dah lalui. Kecil dengan besar, nipis dengan tebal. Lepas tu lemah dengan kuat je. Tapi semua dah lalu. Sebab semua pi kepada perkara yang sama. Keadaan lalu dia beza. Tapi tetap lalu pi yang sama. Ya, betul. Ustaz ni duduk menari seorang-seorang ni Ustaz. Saya nak main cerita kat tuan-tuan macam mana kalau saya tak lalu. Saya lalu. Naik gila dah lalu. Naik penin lah. Betul. Ustaz tu bawa sikit no, Ustaz. Apa dia? Ustaz tu bawa sikit no. Kalau kena lagi tak tahu macam mana. Dia bagi hak wayar tebal betul yang bungkus kita tergolek gitu ya. Ya. Desperado. Betul ya Alif. Inilah kenangan. Yang besok Tuhan akan tunjuk balik kat kita. Hang ingat tak aku dengan hang waktu ni? Hang ingat dah hang menangis waktu ni? Hang tahu dah siapa dekat dengan hang? Hang tahu siapa duk pujuk hang? Siapa duk abang dia kasih kat hang? Akulah. Ya, betul. Okay, next. Tapi ayat kenangan tu memang padu lah. Memang padu ayat kenangan tu. Dia tengok dia semua, dia picak. Tak ada satu hari Tuhan tak ada dengan kita. Maka tak ada satu hari dia tak teringat kita. Sebab semua menjadi kenangan dengan kita. Kita tengok punya banyak. Kita tengok ayat laut. Kita tengok tenangnya, cantiknya. Tuhan kata macam itulah tenangnya aku memandang hang. Sehingga hang boleh merasai ketenangan tu. Qasad, ta'arat, ta'yin. Lagi apa dia tu? Ihram, mi'raj. Mi'raj, munajat, tabdi. Banyaknya tanya. Qasad, ta'arat, ta'yin adalah dalam bab niat. Dalam bab pemahaman. Dalam bab pengenalan. Qasad, ta'arat, ta'yin ni dalam bab amalan yang kita buat dengan niat mengetahui keadaan. Mengetahui hujung pangkal, mengetahui tujuan dan matlamat. Itu semua istilah. Dan jangan duk syok dengan istilah. Ya, betul. Dan lagi kita sangkut susah nak keluar. Pugah. Falsafah. Mi'raj ni yang dah sampai. Mi'raj ni yang dah sampai. Ihram tu balut. Balut diri dengan sesuatu kerana dia adalah yang mahal. Simbol dia balut badan. Sebab diri dalam tu mahal. Balut daripada tertarik oleh sesuatu, terikat dengan sesuatu. Balut dia sebab dia sangat indah. Betul. Itulah maksud ihram tu. Baik. Next. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Bandar. Nak tanya pasal satu hadis ni antara Nabi Muhammad dengan Muaz yang berkenaan dengan hak Allah dan hak hamba. Ya. Dan yang disurahsiakan tu, tapi diceritakan juga tu kenapa dirahsiakan. Sebab pada mulanya.
Sebab sekali lagi, kalau tak dirahsiakan tu, benda mahal mereka bagi jadi murah, mereka perendah-rendah, mereka pelekeh-lekehkan. Sebab tu jadikan dia rahsia supaya dia tetap mahal. Betul. Kalau tidak, boleh dekat akal biasa, dia pelekeh-lekehkan benda mahal. Maka dia akan jadi zalim, duduk tempat tak kena. Menzalimi diri, meletakkan sesuatu yang mahal pada murah. Maka sembunyikan dia. Nak cerita, cerita pada orang yang boleh menilai mahal bagi betul. Nak cerita, cerita orang yang tahu menilai barang bagi betul. Kalau cerita juga sekali lagi, pada orang yang tak tahu, dia menjatuhkan nilai yang tinggi kepada yang rendah. Maka dia akan rosak. Sebab tu cuba Ustaz ceritakan sikit. Perincikan sikit hak Allah dan hak hamba. Hak Tuhan diri kita. Hak hamba mengetahui Tuhan tu. Yang dalam hadis tu menceritakan yang kata hak Allah tu syurga dengan syirik tu mengesahkan dia. Tak ya, Jana, hak Allah tu ialah hamba tu hendaklah tidak mensyirikkan, tanpa menyekuti dia. Ya. Dan okey, tidak mensyirikkan. Dan hak hamba kepada Allah, sungguhnya hak Allah pada hamba akan masukkan menzalimi. Tak masuk dalam neraka. Okey. Hak hamba pada Tuhan, hak hamba pada Tuhan adalah diri hamba. Apa dia tu? Kan? Jangan dia kata saya tahu matan tu Abang Azam mai sini saya bagi tahu. Hadis tu Nabi tanya pada Muaz apa hak Allah pada hamba dan hak hamba pada Allah. Maka Rasul Muaz jawab sungguhnya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dan Nabi pun berkata kepada Muaz, hak hamba kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah. Saya nak bagi jauh pi tu. Sebab tu saya cerita begitu. Tuhan dia jadi Tuhan, hak dia pada hamba, takkan dia nak sumbat hamba masuk neraka. Saya fahamlah tu. Takkan Tuhan nak buh hamba dalam neraka walaupun orang kafir. Dia tak buh punya. Apa bukti Tuhan tak buh neraka orang kafir? Apa bukti? Bagi bukti kat saya, apa bukti orang Tuhan tak buh orang neraka dalam kafir ni, apa bukti? Itu tergantung daripada hak Allah kepada hamba tadi tu. Apabila mereka tidak tak apa, hak tu hak tak apa. Apa bukti kata hak Allah pada hamba, dia tak buh hamba dalam neraka? Apa bukti tu kata dia takkan buh walau hamba tu kafir? Dia tak buh. Apa bukti? Sebab dia dari Allah. Nabi tu bukti. Tu semua rasul tu bukti kata aku tak buh neraka tapi hang nak masuk neraka. Hak aku dengan hang aku tak buh neraka sebab aku tak menyipta hang untuk nak buh neraka. Neraka aku bukan untuk hang. Tu Nabi tu bukti. Semua Nabi menjadi bukti kepada hak Tuhan kepada hamba. Hak hamba pada Tuhan, diri yang tak disentuh tu, diri yang tahu tentang tak ada benda lain melainkan aku yang dipandang Tuhan. Tu hak hamba pada Tuhan. Yalah. Saya faham benda tu. Cuma saya nak tanya pada awal tadi itulah kenapa disuruh dirahsiakan. Sebab besar. Saya beritahu tadi. Sebab kalau tak dirahsiakan, dia meremeh-remehkan benda mahal. Betul. Dia akan jadi remeh benda tu pada orang-orang yang tak erti apa ni. Malah dia akan jadi fitnah. Sebab tu, tutup bang. Bagi tahu dekat orang nak tahu je. Tak tahu tu saya bagi tahu. Sebab tu kadang bila dalam tazkirah ustaz-ustaznya apa semua pun benda hadis ni jarang dikeluarkan benda ni. Pasal apa tu tak lagi tu? Hak tak erti Melayu nak buat pandai juga. Dia pergi hukum dia. Saya kira mula benda tu jadi murah. Betul. Jadi murah dia buat tak herannya. Dia tak tahu mahal macam mana diri tu. Betul. Alright, thank you Ustaz. Alright. Minta maaf Azam, saya ni tak tahu, tak boleh berubat lagi, cepat bengang. I know you. Dia nak berubat beluri lah, tak boleh juga, dia bengang. Sabar. Dia super senior dia lain. Dia super senior lain. Kalau senior lain. Kalau junior lagi lain. Apa Ustaz? Kami okey lah. Okey. Kita tahu. Gaya suara dan gaya bahasa kita tahu. Alright. Okey. Umang apa ni atau Umang apa tu? Ustaz Waizam atau Umang? Ya, Sayyidina Umar.
Suriah. Kita duk sasau, gegak badan-badan. Lepas tu apa tau? Duk cerita kat orang, boh kita pening nanti bang. Kita gila-gila, kita aja tak jumpa. Tapi Allah Ta'ala takkan campurkan yang dekat dan yang awam. Dia tak campur. Sebab istimewa dia lain. Dia tak campur Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dia tak campur. Rasul lain, Nabi lain. Okey Ustaz. Ni soalan daripada Ayu. Ustaz nak tanya tentang yang dikatakan persiapan menghadapi Dajjal. Ustaz ramai duk kata suruh baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Minta penjelasan Ustaz. Mai saya habang terang-terang lah pada yang suka bertanya tentang Dajjal. Dajjal tak main ya. Kita mati ingat 10 keturunan kita Dajjal tak main. Terus saya sembang pasal Dajjal ya. Sembang pasal Dajjal hadu dollar senang. Dajjal hadu dollar ni apa dia? Siapa dia tanya? Siapa dia tanya tentang Dajjal? Dajjal hadu dollar ni. Ayu, Dajjal hadu dollar sekarang ni apa dia? Nah, jawab. Mai saya tunjuk kat Ayu, tengok. Dajjal hadu dollar ni ya. Ini Dajjal. Telefon ni lah yang kita selalu duk ikut. Telefon ni lah yang selalu hancur. Duk bagi kita hancur. Telefon ni lah duk bagi putih kita dengan Tuhan. Telefon ni lah duk bagi kita hijab dengan diri kita. Ni lah Dajjal. Tak payah tunggu anu lambat. Mata lagi dia satu Ustaz kali. Mata bukan banyak. Mata satu lah. Tali besen Ustaz, tali besen. Di rumah ada satu, dalam poket ada satu. Kadang-kadang seorang tu sampai 2. Banyak betul Dajjal dah tau. Tengok anak-anak kita buat tak tahu dengan kita kerana dia ya. Tak nampak? Ya. Merosak kan? Tengok guru-guru bermesyuarat dah tak tahu keputusan kerana dia ya. Tengok fitnah boleh mai daripada Kedah sampai Johor Bahru tak sampai 1 second. Kerana dia yang tak. Ya, betul. Sampai keharmonian rumah tangga, kasih sayang rumah tangga bercerai-berai. Kerana dia sebut je cerai. Allah. Okay, next. Gatal kepala. Ni Faiz dia abang. Dia teringin sangat nak sampai nak. Bila mai saya habang kat dia, Faiz dengar sini, bila teringin tu ada, itulah jumpa tu. Tu dah jumpa dah. Teringin tu naik, itulah pertemuan. Bukan nanti nak kena pergi bergadap dah. Teringin tu sampai tahu dah. Tu pertemuan dah bertemu. Dan kita dah bertemu lama dah. Sini nak mengingatkan kembali ya. Sini tempat ulang je Ustaz. Tempat ulang tengok. Duk tengok dah dulu. Terlupa bila mai, dia teringat balik. Dia berkenai balik. Hang pernah jumpa dia dulu. Baik. Okay, next. Aduh, Sayu datang ni. Tanya lagi. Ya, betul. Deja vu, betul. Ya. Sila soalan. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya. Apa bertanya? beza doa Zaliha. saya Zaliha? Ya, Zaliha. Saya nak tanya apa beza doa yang kita minta kat Tuhan dengan kita seolah-olah mengajak Tuhan. Macam mana kita nak bezakan Ustaz? Seolah kita ajak Tuhan apa yang kita nak. Dia macam ni. Apa dia doa? Doa. Jawab. Apa dia doa? Doa dari perspektif tauhid.
perspektif keesaan Allah, apa dia doa? Mengharap. Itu daripada perspektif syariat. Ini perspektif mentauhidkan Allah. Apa dia doa? Meminta pertolongan. Tak, doa adalah ingatan Allah kepada hambanya yang dia cukup kasih. Okey. Bila dah ingatan Tuhan kepada hamba dia yang dia cukup kasih, ada lagi kau mengajak. Ada lagi kau nak mengajak Tuhan tu. Oh, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Tak apa. Okey Ustaz. Cerita sikit Ustaz yang dikatakan dengan nafsu kamaliyah ni apa dia Ustaz? Okey. Semua nafsu-nafsu berada di bawah nafsu tu. Kamil itu, kamil. Perkataan kamil ni, kamaliyah tu diambil dari perkataan dasar dia kamil. Kamil tu sempurna, bukan jamil. Jamil tu indah. Ni bukan jamil. Ni kamil. Kamil. Okey, baik. Kamil ni sempurna. Abang jamil. Patut maju 3. Budak-budak ni orang cerita lain, dia faham lain pula dah. Ya Allah. Okey, teruskan Ustaz. Okey. Kamil ni adalah kesempurnaan diri Allah. Bila kesempurnaan diri Allah dia zahirkan kamil tu dalam bentuk iradah, maka dia jadi nafsu. Okey. Tetapi sempurna. Kenapa? Keinginan dia, keinginan yang menampakkan akan dia mengetahui, mengenal Allah. Keinginan tu. Ya. Menampak betapa dia membangunkan diri dia kerana dia mengetahui akan Allah, memandang dia dengan penuh kesempurnaan, penuh kamil tu. Maka tu nama dia kamaliyah. Tu nafsu kamil. Keinginan ada, tetapi kepada membawa diri dia yang dekat, yang cukup dekat, cukup hampir, cukup kenal Tuhan dia. Ni nafsu yang sempurna. Okey Ustaz, Dain Syam tanya, radiyah pula macam mana Ustaz nak faham? Radiyah itu adalah orang yang memiliki nafsu yang diredai Tuhan. Nafsu orang-orang yang malu, nafsu orang-orang yang redha, nafsu orang-orang yang tawakal. Ni nafsu radiyah. Yang diredai Allah nafsu tu. Baik. Minum air Ustaz nah. Boleh. Silakan. Alhamdulillah. Zul Hazmi, ambil dia mana tu ayat tu? Pergi mana habis? Tak tahu. Habis kat YouTube, kena tengoklah sumber dia apa dia. Jangan duk main ambil je. Kat YouTube tu bapak angkat pun dah kalau nak. Masya Allah. Okey, Dek. Soalan. Ustaz nak tanya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah anak Nabi kan? Ya, betul. Lepas baginda meninggal, ya. Lepas 3 bulan atau 6 bulan macam tu, Fatimah pula meninggal kan? Ya, betul. So maknanya dia tak tertanggung rasa rindu dan kasih pada baginda tu, dia macam mana nak explain lah?
Diri rindu Fatimah kepada Rasulullah tu adalah rindu Fatimah dekat diri dia sendiri. Yang pada diri Fatimah tu berdirinya Rasulullah. Nabi nak habaq kata dia tak ada keturunan. Dia tak ada keturunan yang dia tinggal. Direct tak ada. Sebab Tuhan nak habaq dekat dia. Kalau dia tu ada Tuhan, dia tak ada yang lain. Sebab tu Fatimah dia meninggal lepas 6 bulan. Rasulullah wafat, dia pun wafat. Sebab Tuhan nak bagi tahu kata Rasulullah tak ada keturunan yang dia tinggal. Tak ada. Okey, faham. Supaya orang tak menyembah. Maka kerinduan terbit. Kematian ini nak tunjuk kerinduan Tuhan yang sangat tinggi kepada Fatimah dan kepada Rasulullah. Maka kerinduan Allah Ta'ala pada Fatimah adalah kerinduan Allah Ta'ala pada Rasulullah. Sebab tu dia bagi dekat. Bila dia ambil tu dia bagi dekat, tak jauh antara dua kasih yang tinggi tu. Okey. Baik. Okay, next. Okay, Ustaz. Ni soalan daripada Farihin. Ustaz, boleh terangkan ayat ni daripada doa iftitah. Yang bermaksud, aku hadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nak jelaskan macam mana, Ustaz? Jelaskan macam ni. Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang dicintai Tuhan. Diri akulah. Sebab antara langit dan bumi itu yang duduk tengah-tengah tu diri aku. Aku hadapkan wajah kecintaan aku kepada apa yang Tuhan cintai. Diri yang dia sangat cintai itu adalah Muhammad. Diri tu yang kita menghadap tu. Pada diri kita yang kenal, ada di dalam ni. Yang ada di dalam lah kita kata. Bahasa nak abang kata dia ada di dalam. Diri yang mengetahui, diri yang merasai, diri yang mengenali, diri yang mendekati, diri yang melihat. Maka dia hadap pada diri tu. Sebab tu dia bukan ayat Quran, dia doa saja. Hello? Okay, hello. Ha. Soalan. Silakan tuan-tuan, ada soalan? Betul. Betul besar. Okey, Ustaz ni Fazli tanya Ustaz. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi itu apa dia, Ustaz? Bukan separuh satu. Separuh tu banyak dia nak abang kata. Bukan yang tu saja, ada banyak lagi. Bukan tinggal separuh lagi. Banyak lagi. Daripada banyak-banyak tu separuhnya tu hak tu. Sabar tu. Taat pun dia, senyum pun dia kata separuh daripada iman. Kebersihan pun separuh daripada iman. Bukan separuh satu, sebahagian daripada keimanan yang besar tu. Bukan sebahagian tu setengah. Sebahagian daripada keseluruhan tu. Bukan setengah, sebahagian kecil tu. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz yang dikatakan hijab ni, penghalang kita daripada melihat terus pada Tuhan ni. Apa hijab Ustaz? Hijabnya bila kita melihat ada sesuatu yang kita sangkakan itu Tuhan. Macam mana tu? Kita tengok burung duk terbang, kita melihat burung tu, keupayaan burung tu, kita melihat hidup burung tu, kita melihat hebat burung tu. Maka hijab tu. Hijab daripada kita melihat Tuhan tu. Lepas tu hijab nombor 2, diri kita hak boleh melihat tu menjadi hijab juga. Tu hijab. Makin lama, hijab dia makin tebal bertambah. Dan hijab paling besar yang menguasai semua hijab adalah aku. Diri.
Bukan aku yang dalam ni, aku yang luar ni. Ya. Jadi Ustaz, ayat daripada surah Al-Baqarah yang Allah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nak faham macam mana tu Ustaz? Tuhan tutup hati. Bila hati tu melihat ada yang lain, tertutuplah tu. Ketika dia melihat ada yang lain, tu tertutup. Tuhan kata aku tutup pasal apa? Dia melihat ada yang lain. Automatically tertutup hati dia. Bila nak habaq kuasa Tuhan, dia kata aku tutup. Aku tutup tu ada di mana? Ada di penglihatan hang yang melihat adanya yang lain. Tertutup automatically sebab hang tak layak melihat adanya yang lain. Maka tertutuplah hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup. Allah tutup tu ada di mana? Ada di pandangan hang yang melihat adanya yang lain. Sebab Tuhan automatically boh dah tu. Siapa melihat ada wujud yang lain, tertutuplah hati dia. Automatik dah macam tu. Tentu kena balik pada sunatullah tu. Maknanya Ustaz, balik-balik kita sendirilah Ustaz. Ya, saya duk abang dah. Tak pergi kat online, duk kat diri kita. Kalau lagu tu, Lim Gotong maju kerana Tuhan bagi dia maju ke kerana dia yang bagi dia maju? Dia? Takkan Tuhan bagi Lim Gotong maju, dia bagi kita tak maju? Kita pasal kita tak mau maju. Kita jenis tak apa kita jenis ni semua dunia kita pergi akhirat esok. Kita jenis macam tu. Hang tak maju hanya pasal hang yang buat. Lepas tu kita kata ni Tuhan tak bagi. Tuhan kata aku bagi dah semua. Sama ya. Hang yang tak tahu guna. Mereka guna sungguh. Contoh Cina kalau buat kebun, pukul 4 pagi dia pergi kebun. Melayu kalau buat kebun ke 10 baru nak pergi. Embun kering dah, dia baru nak pergi. Lepas tu dia kata, Tuhan tak bagi rezeki. Hang tak bagi rezeki, bukan aku tak bagi. Ada aku tak bagi rezeki kat hang. Okey, ni kita sentuh sikit Ustaz dengan sejarah Islam tu sendiri, di mana kalau kita baca tentang yang digelar dengan Mu'tazilah ni Ustaz. Mana waktu tu dah perkembangan ilmu tu dah dikuasai oleh umat Islam. Itu sendiri. Betul. Contoh Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Rushd tu. So tu zaman kegemilangan. Tapi kerana Islam tu dijumutkan, disempitkan, maka golongan yang dituduh Mu'tazilah ni habis kena bunuh Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Tu pasal apa? Pasal pandangan manusia terhadap Tuhan tu salah. Kalau lu tu, tengok dah. Saya kata, dengan Tuhan jangan tuntut. Betul? Betul. Saya bagi contoh. Dengar baik-baik. Baik. Kita menuntut dekat orang kafir suruh akui, suruh terima, suruh respect kita Islam. Betul? Betul. Kita pergi kerja, mereka kena buat surau sebab kita nak semayang. Betul? Betul. Kita tuntut. Salah kita Islam, kita kena, hang tengok ni aku pakai kepiah, hang kena respect aku. Betul? Sedangkan Islam dia mengambil ke memberi? Memberi. Mana dia? Sifat Islam mana? Kita Islam duduk di mulut ya? Sebab tu tak bangun Ustaz. Sebab tu tak maju. Orang sembang pasal lain, kita baru duduk sembang pasal capal. Punya semua. Tak habis. Punya jumud. Ya Allah. Orang bab capal ni orang tak sembang dah. Orang tu, Rusia pergi buat space station. Amerika Syarikat buat space station. Jepun buat space station. Kita buat kedai minum air ketum. Tu je lah takat kita. Lepas tu sembang Islam. Islam lah. Betul. Dan ada setengah pula Ustaz mengatakan bahawa macam Islam ni tak boleh guna akal langsung, gayaan dia macam tu Ustaz. Kenapa Ustaz? Lah ni kalau tak guna akal nak guna apa? Nak baca Quran nak guna apa? Tak guna akal. Kita mesti rujuk kepada Quran. Hang nak rujuk Quran dengan apa kalau bukan dengan akal? Ya. Kita mesti rujuk hadis. Nak pergi rujuk hadis, nak rujuk dengan apa kalau tak guna akal? Beritahu mai. Ni semua akal. Hang tak pakai akal nak basuh berak je nak.
Ambil. Okay, next. Soalan. Silakan soalan. Okey Ustaz, Zuhairi bertanya Ustaz. Ustaz, jadi nak faham tentang tawakal selepas kita usaha tu macam mana Ustaz? Bukan selepas kita usaha. Usaha itulah tawakal. Bukan lepas usaha baru nak tawakal. Tu berusaha itulah tawakal, menyerah. Kita tak ada daya nak buat tu melainkan serahan kita sehingga daya tu ada. Sehingga daya tu mai kena adanya tawakal. Bukan lepas usaha baru nak tawakal. Jadi masa kita usaha, tak payah tawakal dengan Tuhan buat sendiri. Contohlah Ustaz, contoh yang dikatakan, yang saya faham daripada soalan ni lah. Contoh, kita tak kunci kereta, kita tak kunci motor kita, lepas tu kita pun tawakal. Takkan macam tu. Tu salah. Nabi kata hang tambat lagi kambing unta tambat dah. Tak apa. Tak tambat, Nabi kata pi tambat lu walaupun hampir balut je. Pasal apa? Usaha dah kang lu. Takkan Tuhan jadi pagat pula Ustaz no? Oh, jenuh aku tu. Sakit gigi tawakal. Lama-lama ulat keluar dari 3 ekor. Macam mana Ustaz nak betulkan tu fahaman tu Ustaz? Lama duduk kat situ Ustaz. Usaha dan tawakal tu diri kita tu yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, dia boleh buat dan dia boleh menyerah. Dalam dia buat tu dia menyerah. Kerana ilmu tu. Tawakal tu kena ada ilmu. Tawakal tu kena ada kudrat. Baru boleh wujud tawakal tu. Nak pergi menyerah macam mana kalau dia tak tahu dia nak serah guna. Dia tak tahu kata angin boleh masuk dalam rumah. Dia pergi tutup tingkap, dia tutup pintu, lubang atas tingkap dia tak tutup. Lepas tu dia kata dia dah tawakal dah. Tak mana? Angin kot. Hantar dah angin tu macam mana? Ya. Jadi kena ada ilmu. Nak pergi berserah kat Tuhan, nak pergi berusaha dekat Tuhan, nak pergi berusaha, nak pergi serah kat Tuhan dengan ilmu tak ada. Tak lagi rebatlah rumah tu. Lubang sempit, angin deras lagi je lah. Maknanya Ustaz, cara berfikir selama ni nak kena ubah yang tu Ustaz. Cara berfikir tu. Betul. Ubahlah, kan kita duk ajak pergi kepada diri yang kuat tu, diri yang hebat tu. Ubahlah. Tuhan kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumi. Sesungguhnya aku tak akan ubah dah apa-apa yang telah kuberikan pada satu kaum. Akal, kudrat, ilmu, aku tak ubah dah tu, semua aku bagi dah. Hatta sehingga yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum tu lah yang ubah. Hang yang tak mau usaha, hang tak mau buat. Bukan aku tak bagi. Zalimlah Tuhan hantar manusia mai ke dunia, tak bagi kelengkapan. Habis tu kita nak duduk tahu lah. Masalahnya Ustaz dah buat dah duduk dah dalam keadaan tu, tak tahu je Ustaz. Tak tahu bukan nak mengaji. Dia ingat tahu tu lagu tu, dia bukan nak pergi belajar, tanya orang yang lebih tahu. Nabi kata tanya mereka yang lebih alim. Pergilah tanya. Hang dah tak tahu, pergi tanya dia. Baik. Tanya pun tak mau. Bodoh sombong. Juga tanya. Baik. Lama tak dengar. Terus Okay, next. Soalan. Sila Tuhan. Tumpang duk ada ni. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ni macam ni. Allah tu memang maha pemurah lah. Maknanya dia dah bagi kita semua dah. Betul Ustaz? Dia dah bagi kita semua dah.
memang Maha Pemurah dia, kemudian kita minta lagi pula. Sedangkan dia dah bagi semua sebab dia tahu dan dia pemurah, kemudian kita minta pula lagi. Macam mana tu ya Ustaz? Pasal tak malu. Jadi makna kalau kita minta, contoh ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umurku, umur yang berkat di berkat dunia dan akhirat, macam tu okey tak Ustaz? Bila kita berdoa tu. Ya, boleh. Sesuai. Tu yang nak kena betulkan balik Ustaz. Sebelum ni bila minta rezeki, ya Allah, rezeki maknanya terhenti di situ. Maknanya saya dengar ceramah Ustaz lah. Rezeki yang berkat dunia akhirat, macam tu ya? Ya, betul. Ya, okey Ustaz. Tu je nak confirmation Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Okey Ustaz. Waalaikumsalam. Okey Ustaz, soalan daripada Farzan Firdaus. Ustaz, maaf mungkin soalan ni lari topik sikit. Bolehkah kita tolong orang sampai diri kita sendiri tak terjaga sebab orang yang memberi itu mengutamakan orang lain dari dirinya? Macam mana tu Ustaz? Komen sikit Ustaz. Kalau kita tak mengungkit ke belakang, kalau kita tak mengharap balik balasan, silakan. Dan kalau kita sanggup, kita berani, kita tahan, silakan. Kalau tak, jangan. Kita bunyi di belakang. Betul. Sebelum bagi ke orang, kita sanggup. Untuk kita tak ada. Untuk kita nak pastikan orang semua selesa. Dan kita tahan. Silakan. Terbaik. Tapi kalau tak sanggup, jangan buat. Buat setakat kita mampu sudah. Okey, jadi berkaitan dengan tu Ustaz, Nabi sendiri pesan, kalau lapar makan dulu, jangan solat. Ya, sebab itulah. Sebab kita tak tahan sekali lagi. Kita cuba nak jadi orang warak, tapi kita tak warak. Tak usah. Pergi tokak. Lagi kalau dah kenyang, tahu nak semayang, senang. Udang galah kita makan dah. Tak kita tengah semayang, kita ingat. Kutu dia gagau ke, aku tak ada. Mayang. Kutu. Kutu terun. Ustaz nak tanya lagi. Boleh Ustaz? Boleh. Ya. Silakan. Luahan hati lah macam ni. Kak ni pelihara mak mertua yang terlantar lah. Kadang-kadang dia boleh duduk lah, kena dudukkan. Macam ni. Hati ni kadang-kadang berkata-kata. Ada kala kesian, ada kala macam kenapalah dia tak nak usaha langsung kan. Macam tu. Dia boleh maknanya mengiring ke kan macam tu kan. Jadi Kak dalam proses nak bersihkan hati ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Rasa tak tahu nak kata lah, rasa berdosa sangat pada Allah. Sebab kadang-kadang kadang-kadang perasaan ni kan biasalah Ustaz, rasa marah kan. Cuma tak terkeluar tu. Itu yang jadi berperang Ustaz. Macam mana nak buat tak tahulah. Tak apa. Kita ni saya kata dah tadi, sunatullah ni kita macam tu. Yang pastinya kita sedar kata benda ni tak layak kita buat, cukup pengampunan Tuhan sampai. Allah ampunnya Ustaz. Wajib. Dia Al-Ghafur, dia Maha Pengampun. Wajib dia ampun. Selama kita sedar kata hak kita buat ni tak betul, tapi aku manusia Tuhan. Cukup Selesai Kak. Tak usah risau Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okey Ustaz, Zuhairi bertanya Ustaz. Ustaz, kalau kita doa bagi umur panjang, sedang Allah dah tetap dah waktu ajal kita, macam mana tu Ustaz? Ready nak kena ni. Pasal apa peduli dengan Allah tu? Kita minta umur panjang pasal apa? Cuma tanya, pasal apa nak minta umur panjang tu? Saya tanya balik, kenapa nak minta umur panjang tu? Silakan Zuhairi jawab. Kenapa Zuhairi nak minta umur panjang? Kenapa? Jawab. Nak join Abang Jamil. Saya, Zuhairi, dengar. Saya pun minta umur panjang. Tapi saya minta umur panjang sebab dia yang bagi minta makna kata panjang dah umur tu. Dah, saya tanya kenapa kita nak minta umur panjang tu, kenapa? Untuk apa?
Tak puas nak tengok Tuhan, tak puas nak kenal dia, tak puas nak dekat dia. Minta lah bagi banyak, minta sampai 2, 3, 40 tahun lagi. Minta je kot. Minta tu sifat bagi kita. Sunnah yang Tuhan letak kat kita, sifat kita minta. Tetapi untuk apa? Aku nak kenal hang lebih, aku nak dekat dengan hang, aku nak rasa hang lah ni. Dan kalau boleh saat-saat aku dalam hidup ni, satu kali aku dapat tengok hang, aku nak minta lah yang tu Tuhan. Dan kalau pendek umur sekali aku tak ada tengok hang nak bagi aku boleh tengok hang kena panjangkan umur aku sebab tak ada nak tengok hang terlampau istimewa. Panjang umur macam tu minta lah. Tak ada masalah. Ni minta panjang umur nak beli kereta lain, nak pergi kerja immigration kan. Tiba. Aib. Bisa kata aib. Macam kenal je statement tu. Okay, that dia super senior, dia lain. Okay, kita bagi 5 minit lagi, Ustaz. Ya, silakan. Macam-macam. Itu Tuan Husin Lempoyang. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Tapi Ustaz, Tuhan, ya. Itulah Tuhan. Dia tak permanent. Dia bukan permanent. Dia bukan macam tu je. Maksudnya diri dia tu, kepelbagaian dia bukan macam tu je. Dia berbagai-bagai. Dia boleh sedih. Dia boleh sedih dalam dia gelak. Dia boleh gelak dalam kesedihan. Dia boleh menangis dalam dia ceria. Tu Tuhannya hebat. Oh, hebat sungguh. Sangat hebat. Hebat sungguh. Tak boleh compute, Ustaz. Tak boleh. Nak compute wayar kita putus kacau. Dia punya af'al tu tak boleh nak compute. Oh, hebat sungguh. Dia terlalu seni. Ya, betul. Okey, Ustaz. Kita tahu yang force dia punya keupayaan dia memang kita kata infinity lah, Ustaz. Tak ada limit. Jadi dan dia bagi peluang untuk paling tidak pun boleh follow tu, Ustaz. Ustaz bagi tips sikit, Ustaz, supaya kita boleh follow dia punya apa panggil? Dia punya tune tu. Limitation tu. Ya betul, Ustaz. Okey. Kita mesti selalu mengetahui diri kita yang sebenar. Dan kita mesti selalu membangunkan dia. Bagaimana Allah Ta'ala suruh bangunkan dia, bangunkan diri tu. Supaya kita dapat menikmati sedikit 1% daripada 100% tu. Dengan sungguh-sungguh. Sebab tu, Islam dia suruh kita selalu seru. Dia buat semayang. Nak seru kita tu supaya bangun. Dia buat kita khutbah Jumaat. Supaya nak seru kita bangun. Dia bagikan kita dengan Al-Quran. Nak seru kita bangun. Maka diri itu kita kena tengok. Sebab diri itu saja yang dapat menikmati akan ketuhanan Allah. Kalau diri itu tidur, habis. Sebab tu nak seru dia bangun, selalu bercakap. Selalu berbual, selalu berborak tentang diri yang membangunkan tu. Selalu kena peringat. Ya, selalu kena peringat. Selalu kena cakap. Selalu kena bagi tahu. Walaupun diulang-ulang. Orang akan kata, Ustaz lalu cakap benda ni diulang-ulang. Dalam diulang pun hang tak faham. Tambah tak ulang. Jadi itu cara dia, Ustaz. Tidak dia buat apa semayang. Dia ulang tu. Dia ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia ulang diri kita tiap-tiap hari.
Baik. Dalam bentuk mingguan dia bagi dengan solat Jumaat. Dalam bentuk harian dia bagi solat waktu. Dalam bentuk tahunan dia bagi solat raya. Dia bagi solat tu diulang. Dia bagi puasa. Dalam bentuk hidup kita adalah haji. Dia bagi kita suruh. Dalam bentuk infinity dia bagi syahadah. Tak putus. Penyaksian semua. Pasal apa? Nak membangunkan diri yang boleh merasai akan kehebatan Tuhan ni. Okey Ustaz, soalan daripada Zuhairi, Ustaz bagi tips sikit untuk kita istiqamah dalam mengenal diri dan mengenal Allah ni Ustaz. Bangun awal-awal fikir pasal Tuhan tu dulu sebelum yang lain. Ni bangun-bangun roti canai dulu. Bangun-bangun ayat teh dulu, teh air dulu. Putih kita dengan Tuhan ni. Ya. Cuba bangun-bangun tengok suluhan pertama apa dia. Diri kita yang sedar ni telah disuluh. Telah dinyatakan diri kita yang sedar. Diri kita yang tahu dah kata hidup hari ni. Cuba tengok yang tu dulu. Melihat kenapa? Kerana pandangan Allah yang tak pernah putus dengan kita. Baru diri tu bangun. Jadi Ustaz, kalau macam tu bangun pagi, pandang diri macam mana Tuhan pandang sampai aku boleh bangun. Macam tu okey Ustaz? Ya. Lepas tu pergi semayang. Dalam semayang terus kita membangunkan diri kita. Ya. Tentu hari-hari duk buat dah kot. Tak ada payah. Okey Ustaz, ni daripada Fazli. Hati selalu senang damai. Dengar Ustaz cerita banyak terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu nak abang kat Fazli ke? Fazli ya. Abang Fazli jangan makan seorang. Cerita kat orang lain sama. Ya betul. Baik. Cerita dekat orang paling dekat dengan kita. Cerita kat dia semua. Dia pun nak makan ke. Baik. Okey Ustaz. Kita tangguh dulu majlis kita. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah nanti. Silakan. Ustaz doa besok saya nak swab test. Test apa? Swab test. Kita doa. InsyaAllah boleh. Sebab abang kerja dekat Kulim. Sangkut sikit. Ya, betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan dan Allah Ta'ala beri perlindungan dalam kesihatan tubuh badan. Amin. Kita daripada semua mara bahaya dan jadikan kita selamat dan lurus dan tenang dan damai dalam kita menghadapi hidup dan khainah kehidupan ni insya-Allah. Amin. Lebih kurang saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, kakak-kakak, makcik-makcik, paklong-paklong, maklum-maklum, pacak-pacak, macam-macam semua yang ada adik-adik. Lebih kurang bahasa saya minta maaf banyak-banyak. Tak apa. Sahabat-sahabat saya Nizam dia sahabat saya. Saya suka kasar-kasar tapi dia tak apa, dia very understanding, tak apa insya-Allah. Dan kalau saya yang balik dulu dari tuan-tuan, esok jangan tuntut apa-apa dekat saya. Kalau tuan-tuan balik dulu dari saya tak tuntut apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan nak balik dulu pun elok juga. Saya kerja banyak. Tuan-tuan tak nak kerja apa, tuan-tuan balik dah dulu. Halau Pak. Halau sebab Mambang nak kira duit. Hello Ustaz. Ya silakan. Ya Saiful. Kami bukan suruh Ustaz action, kami suruh Ustaz cakap. Macam-macam lampau. Baik. Nanti saya action. Tak mau cakap. No, insyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi. Baik. Terima kasih kita pada Al-Ghazali Ramli. Allah. Kesungguhan dia dia bawa kita semua dapat duduk dalam sidang cakap-cakap ni. Dan kita doakan dia pun panjang umur, dia pun dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Amin. Ya Allah. Dalam keberkatan Tuhan, semua dalam keberkatan insya-Allah. Lebih kurang sekali lagi mohon maaf. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau memberi kami dengan kasih sayang, Engkau perkenalkan kami dengan kasih sayang, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba-hambamu yang mengabaikan kasih sayang. Ya Allah Tuhan kami, Engkau memperkenalkan kepada kami tentang salah, Engkau memperkenalkan kami tentang dosa dan kesilapan, maka kami mohon padamu ya Allah, jangan Kau kekalkan kami dalam dosa dan kesilapan, melainkan Kau beri kami untuk bertaubat dan mengharap akan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba yang sentiasa dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami. Jadikan kami hamba yang dapat menyebut dan selalu mengenang-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu dapat mengingati-Mu di dalam setiap situasi hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Islam itu agama kami. Redakanlah hati kami terhadap Islam. Redakanlah hati kami terhadap menganut agama mulia ini ya Allah. Jadikan kami hamba yang memahami akan Islam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kasih-Mu, Nabi-Mu dan Rasul-Mu. Jadikan kami dapat sentiasa mengikuti ajaran baginda ya Allah. Jadikan kami sentiasa dapat mengingati dan menyebut nama baginda ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan alihkan hati kami kepada yang lain. Jangan biarkan kami mengenal kepada yang lain. Jangan biarkan kami dekat kepada yang lain, melainkan kepada Engkau ya Allah. Tutuplah segala pandangan kami terhadap yang lain, kecuali bukalah pandangan kami terhadap-Mu ya Allah. Sungguhnya Engkau Tuhan yang maha mulia, maha menyempurnakan segala sesuatu terhadap hamba-hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah negara ini damai, aman dan tenteram. Jauhi segala kepaihan, kesukaran, penyakit dan segala wabak ya Allah. Sungguhnya Engkau maha pelindung, Engkau maha menguasai, dan Engkau juga yang maha mengurus serta mentadbir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.